Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta maaf tadi ada teknikal sikit, call masuk tak jadi. Kita ulang baliklah. Okey. Kita akan baca pada pagi ini dari surah Ar-Ra'du, bermula dari ayat yang ke 10 insya-Allah. Ayat yang ke 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Baik, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita kembali dan dapat kita sama-sama baca dan mentadabbur makna dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya nak Allah ada sedikit kesilapan teknikal tadi. Dia ingat dia pas buka-buka tak ada. Mungkin zaujah saya tengok tak ada, takut tak jadi. Biasanya tak jadi. Rupanya kita lambat, dia pun boleh jadi. Kita baru start ya tadi. Jadi kita start baliklah. Baik, ayat yang pada hari ini kita baca ayat yang ke-10. Kita baca dah pada minggu lepas. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar. Maksudnya siapa sama saja kepada Allah. Siapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya di dalam hati dan yang menyatakannya, Allah tahu belaka. Kita dah sebut sebelum daripada ni ayat tentang alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala kata dialah Tuhan yang maha mengetahui benda ghaib. Tahu benda ghaib dan juga tahu benda yang nyata. Dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama saja kalau seorang tu dia sembunyikan dalam hati, kalau kekufuran ke kemunafikan ke apa saja dalam hati, Allah Ta'ala tahu. Wa man jahara bihi, begitu juga kalau dia nyatakan, apatah lagi kalau dia nyatakan juga Allah tahu. Wa man huwa mustakhfim bil lail, dan siapa yang bersembunyi di waktu malam juga Allah tahu. Wasaribum bin nahar, dan yang keluar berjalan pada waktu siang. Jadi conclusionnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Taala kata lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan bagi tiap-tiap orang ada malaikat penjaganya silih berganti di hadapannya dan di belakangnya. Mu'aqibat maknanya yang silih berganti. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, kita dah baca baru ni, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kita baca baru ni dalam hadis Bukhari dan Muslim. Malaikat penjaga ni yata'aqabuna fikum, silih berganti pada kamu, malaikat malam dan malaikat siang. Jadi kalimah mu'aqibatun sama dengan yata'aqabuna, itu malaikat silih berganti. Jadi malaikat silih berganti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asar. Mereka bertemu pada waktu salat subuh dan waktu salat asar. Malaikat siang datang, malaikat malam naik. Malaikat malam turun, malaikat siang naik. Jadi dia bertemu waktu salat asar dan juga waktu salat subuh. Sehingga bila dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tanya para malaikat sedang dia lebih maha mengetahui. Dia kata, bagaimana keadaan hamba-Ku bila kamu tinggalkan mereka? Lalu mereka menjawab, kami datang waktu mereka sedang salat, dan kami naik pun mereka sedang salat. Jadi kalimah yata'aqabuna
sama dengan kalimah muaqibatun. Maksudnya apa? Silih berganti. Jadi bagi tiap-tiap orang ada malaikat penjaganya silih berganti di hadapannya dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaganya dari suatu bahaya dengan perintah Allah. Okey. Mana perintah Allah. Jaga daripada mana? Jaga daripada depan, jaga daripada belakang. Okey. Termasuklah jaga daripada gangguan syaitan. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang hadis yang lain, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan Allah Ta'ala telah wakilkan dia untuk dijaga, ataupun Allah Ta'ala dah hantar padanya satu qarin dari jin dan satu qarin dari malaikat. Okey. Qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Para sahabat tanya Rasulullah, kamu macam mana? Wa ayyaka ya Rasulullah, kamu bagaimana Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wa iyaya, begitu juga aku. Tetapi Allah Taala telah membantuku, maka qarin yang ada pada Nabi tidak menyuruh baginda melainkan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Jadi Allah Taala ni dia ada penjaga yang jaga kita. Itu satu. Okay? Dia jaga dan dia bersilih berganti malaikat. Lalu dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala kata, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Okay? Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ni famous ni. Ayat orang untuk berubah, nak semangat ni. Kamu tidak boleh mengubah nasib kamu sehingga kamulah yang mengubah diri kamu sendiri. Ayat dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni ayat semangat ni. Tapi lebih tepat ayat ini sebagaimana riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibrahim, dia kata ni Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabi dari anbiya Bani Israel, katalah kepada kaummu, sesungguhnya tidak ada satu penduduk negeri pun atau penduduk rumah yang berada dalam ketaatan kepada Allah lalu dia ubah kepada maksiat, melainkan Allah ubah kenikmatan atau apa yang mereka suka kepada apa yang mereka tak suka. Maknanya apa? Ayat ni lebih merujuk kepada ketaatan dan kemaksiatan. Bukan nak ubah kita mesti bertindak. Ayat ni lebih dekat kepada isu ketaatan dan kemaksiatan. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib kita, di mana Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, nikmat dan banyak anugerah, sehinggalah daripada kenikmatan itu berubah menjadi musibah bila seorang itu ubah kehidupan dia dari ketaatan kepada kemaksiatan. Itu maknanya. Allah ni asal dia bagi nikmat. Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan, Allah bagi kenikmatan. Allah tak akan ubah nikmat ni. Sehinggalah manusia dia yang mengubah daripada ketaatan itu jadi kemaksiatan. Jadi bila Allah dah bagi, dia lupa diri, lalu dia ubah ketaatan tu jadi maksiat. Di saat itu Allah ubah kenikmatan itu kepada bala.
Jadi ayat ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah apa yang ada dalam satu kaum sehingga mereka ubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Okey? Itu lebih dekat dengan tafsir dia. Cuma orang kata kita kena ubah tu betul juga. Ubah nasib ni betul juga, cuma tidaklah maknanya kita yang berkuasa di atas nasib kita. Masa nak we choose our fate, dia kata kita yang ubah nasib kita sendiri. Tidak. Nasib kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ayat ni, kalau kita nak kepada kenikmatan dan ketaatan, maka kita kena berubah menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kalau pakai motivasi guna ayat ni, dia guna apa? Kita kena usaha keluar daripada rumah, keluar daripada kepompong kemiskinan. Kita kena ubah nasib kita, kena begini berusaha. Itu orang motivasi guna ayat ni. Tapi dalam tafsir sebut ayat ni, dia merujuk kepada ketaatan dan kemaksiatan. Manakala kamu nak rezeki, nak kebaikan, ubahlah diri kamu mentaati Allah. Kalau kamu berubah kepada kemaksiatan, maka Allah Ta'ala akan ubah kenikmatan itu kepada bala. Itu ayat yang lebih tepat dalam tafsir ini. Okey. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Sebab tu datang ayat selepas daripada itu, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak menimpa kepada sesuatu kaum bala bencana. Kan ayat ni datang sekuen dia tu. Kalau Allah tidak ubah satu kaum sehingga mereka ubah diri mereka sendiri, dan apabila Allah berkehendak memberikan satu kaum itu bala bencana, disebab apa datang bala bencana ni? Sebab kemaksiatan yang mereka ubah tadi. Okey? Maka tiadalah sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Bila Allah Ta'ala timpa bala, masa tu tak ada orang yang boleh halang. Dan tiada sesiapa pun yang dapat menolong serta melindungi mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah ubah kenikmatan kepada bala, tak ada orang yang boleh halang dan tak ada orang yang boleh tolong. Tak ada orang yang boleh tolong. Macam kita tengok hari ni, dunia ni sedang ada dalam keadaan huru-hara lah. Hampir kita panggil darurat kesihatan lah kita, walaupun kerajaan tak isytihar darurat. Kita ni dulu kalau boleh nak kurang bawah 100. Lah ni kalau boleh nak kurang daripada 1000. Kira 1000 baru ni kira okey lah. Kalau boleh nak kurang. Tempat kita, tempat negeri negara lain lagilah. Siapa boleh halang? Tak ada. Kalau kita perhati, kenapa Allah Ta'ala timpakan begini? Dulu Allah bagi kenikmatan, kebaikan. Pasal apa? Sebab manusia banyak yang berubah. Orang gay, LGBT, sosial, pergaulan sosial banyak. Riba banyak. Judi banyak. Konsert banyak. Para ulama dihina, ahli maksiat dipuja. Banyak benda berlaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dari sudut syariat. Maka Allah Ta'ala ubah kenikmatan kepada bala. Orang tengok dunia kemajuan. Dia tak tengok di balik kemajuan tu. Cuba tengok apa yang berlaku di Jepun. Maju, jangan kira lah. Bersih. Tapi sisi gelap dia, Yakuza dia,
gangster dia, industri seks dia, sisi gelap dia banyak. Akhir sekali Allah timpakan dia kejap-kejap gempa bumi, kejap-kejap gempa bumi, hancur. Perancis maju jangan kira lah. Tapi sekarang nak saya baik tak pergi Perancis masa tu dah. Anak tu duduk ke Perancis kat mana? Paris? South. Duduk di apa lagi? Perancis. Sisi gelap dia, tengok maju jangan kira lah. Tapi dia lah, ya Allahu Akbar, zalim jangan kira. Dia kata Islam ni zalim. Dia zaman dia penjajahan dia lah paling dahsyat sekali. Beza penjajahan British dengan penjajahan Perancis, beza. British mari ganas juga. Perancis ni lagi ganas, dahsyat. Algeria habis. Tak, bunuh. Dengan Morocco. Habis. Dahsyat Perancis ni bila dia tu. Pak kita dulu pun kita tak tahulah sebab tak ada dokumentasi kan. Sama kita dulu mari tapi sama juga hancur lebur, tak ada meninggal kesan, satu pun tak ada. Sebab zaman dulu zaman perang salib. Dia ni marah. Kalau tengok apa yang berlaku di Spanyol, dahsyat orang Kristian buat kepada orang Islam. Okey? Tapi kenapa Allah Ta'ala tarik benda tu daripada orang Islam? Kita pun kena tengok diri kita balik. Bila jadi banyak kemaksiatan yang berlaku, runtuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah bukan sekadar sebab pakatan dia yang kalah dalam perang dunia yang pertama. Perang dunia pertama. Bukan sekadar tu. Tapi kerana masa tu disebut-sebut tentang bagaimana mula pemerintah atau khalifah atau khilafah Uthmaniyah dulu berubah daripada dasar Islam kepada nak pergi kepada sekular. Akhir sekali Allah runtuhkan kerajaan. Allah ni Maha adil dan Maha berkuasa. Allah tidak akan tarik sesuatu nikmat daripada kita sehingga kita dulu yang lari daripada Allah. Kita dulu yang lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ayat ni mesti difahami dengan nilai ketaatan dan kemaksiatan. Kita kena kembali kepada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bawalah ayat ni dalam nilai ketaatan kepada Allah dan ibadah. Sudah lama ayat ni diguna pakai ayat motivasi untuk orang berubah dalam orang kerja, usaha. Untuk materialistik, material. Kita kena ubah nasib kita. Kita ubah nasib kita macam mana? Kita kena bisnes, kita kena berniaga, kita kena masuk dunia saham, kita kena masuk macam-macam. Kita kena masuk MLM. Banyak orang guna ayat ni lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kita kena ubah balik kepada sisi ketaatan. Macam mana kita nak berjaya? Taat kepada Allah. Macam mana kita nak bahagia? Salat. Macam mana kita nak baca Quran, sedekah, puasa? Pasal apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat yang betul tapi diguna pada skop yang salah akan menghilangkan nilai ayat tu yang sebenar. Lepas tu kita tengok ramai orang berusaha dengan ayat ni, orang berusaha mencari dunianya. Tapi dengan ayat yang sama, orang tak berusaha mencari akhiratnya. Okey, pasal apa? Sebab ramai orang kempen guna ayat ni pada konteks usaha dunia. Sedang Allah Azza wa Jalla dengan lebih tepat lagi ayat ni adalah dalam konteks amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Ayat yang seterusnya. Dan dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepada kamu. Barq khaufan
wa tama'a, untuk menakutkan kamu dan memberi harapan kepada kamu. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dia menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang kilat dalam ayat ni. Kilat, barqa ni kilat. Allah Ta'ala sebut dialah yang memperlihatkan kilat kepada kamu. Tujuan kilat ni ada dua. Khaufan, memberi ketakutan. Wa tama'an, yang kedua memberi harapan. Takut daripada azab, kerana ada je orang yang dihukum dengan petir. Ada orang dipanah petir mati. Dan ada juga satu yang kedua memberi harapan. Dengan turunnya hujan. Bila tengok kilat, nak turun hujan tu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa waktu kita tengok awan tebal dan juga kilat. Dan dalam ayat ni yang sama ni, subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Antara doa yang disebut dalam tengok kilat, bunyi guruh, ialah Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, jangan kamu bunuh kami dengan kemurkaanmu, jangan kamu binasakan kami dengan azabmu, dan dan afiatkan kami sebelum daripada itu. Ni hadis riwayat At-Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kalau kita baca dalam Hisnul Muslim, subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, boleh juga baca. Jadi sebab apa? Sebab ada je orang diazab dengan awan tebal dan kilat yang sabung menyambung. Takut si kilat tak sabung menyambung. Kita ni pak kita oleh kerana bulan 12 je banjir, musim hujan. Bunyi guru pun biasa dah tu musim banjir. Kita tak rasa takut dengan azab Allah. Sedangkan ada orang diazab dengan kilat. Salah satunya musuh Allah yang disebut dalam hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani, di mana ringkasnya dua orang lelaki, iaitulah Arbad bin Qais juga Amir ibn Tufail. Arbad bin Qais dan Amir ibn Tufail. Dua orang ni dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon-kononnya nak masuk Islam. Cuma dia minta dengan Nabi, kalau aku masuk Islam, apa yang aku dapat? Rupa-rupanya dia minta kalau lepas Nabi mati dia nak jadi pemimpin. Dia nak jadi. Nabi kata tak boleh, bukan. Laisa dzalika laka wala liqaumik. Itu bukan milik kamu, bukan juga milik kaum kamu. Kalau nak bagi kekuasaan tempat kamu tu pulang kamu lah. Lalu dia pun tak setuju, dia pun marah akhir sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya dia pun marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dan dia kata kepada Arbad tadi, dia pakat untuk bunuh Nabi. Pakat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, aku akan pergi bawa dia, cakap dengan dia. Kamu pergi belakang dia, bunuh dia dengan pedang. Jadi dua-dua ni pakat. Betul dia masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang semula kepada Nabi, dia pun cakap dengan Nabi. Bila dia cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang duduk tengah cakap,
seorang pegang pedang belakang. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan tangan dia ni tak boleh narik pedang. Disebut dalam ni, falamma wada'a yadahu 'ala as-sayf yabisat yadahu 'ala qa'imis sayf. Bila tangan dia letak tu terlekat apa tu, tak boleh apa. Tangan dia tu duduk dekat ulu pedang. Falam yastati' sallal sayf. Dia tak mampu nak tarik pedang tu. Fa abta'a arbad 'ala 'amirin bid-darb. Jadi dia pun terlewat nak pukul. Nabi pun sempat berpaling. Nabi pun tengok gitu, Nabi pun terus berlalu. Okey. Bila lepas balaga tu datang kepada mereka, dia pun pergi. Datang kepada mereka Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudayr. Lalu akhir sekali dua orang ni pun pergi daripada Madinah. Ringkas cerita dah tu. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sa'ad bin Mu'adh, dia kata kepada dua orang tadi, semoga Allah melaknat kamu berdua. Sebab apa yang dia buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia keluar, sapalah di satu tempat birraqam, tempat tiba-tiba datang satu peti panah pada Arbad, mati situ. Amir pula pergi ke Khuraim. Siapa di satu tempat nama dia Khuraim ataupun Kharim, datang kepadanya nanah. Kalau dalam bahasa moden dipanggil ulcer kat mulut ni. Sebenarnya qarhah dipanggil. Qarhah kat mulut dia ni nanah, tapi bukan jenis ulcer biasa dak. Disebut fi wa yaqul ghaddatun ka ghaddatil jamal. Bekak seperti bekaknya unta. Kalau kita tengok dalam gambar, unta ni kalau lidah dia ni bekak, dia keluar besar dekat mulut dia. Ada nanah dalam tu. Kemudian dia targhab, faja'al, dia pergi, kemudian akhirnya dia mati. Dia mati dengan sebab penyakit tersebut. Kemudian disebut dalam ni, inilah antara dalil ataupun peristiwa yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala boleh menghukum seorang itu dengan kilat, dengan peti. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut khaufan wa tama'an. Kilat ni memberi rasa takut. Kilat juga memberi harapan dengan turun hujan. Okay? Dan dia yang menjadikan awan tebal dan berat dengan air. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Dan dialah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya. Dengan kilat ada awan tebal, kemudian ada guruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Guruh tu bertasbih memuji Allah. Rupanya bunyi guruh tu adalah bunyi tasbih. Cuma kita je tak faham bunyi tasbih. Kalau kita faham ni, kita pun tunduk dah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata semua makhluk di bumi ni bertasbih memuji Allah. Cuma kita je tak faham tasbih. Jadi salah satu daripada yang Allah Ta'ala sebut ni ialah guruh. Guruh tu adalah tasbihnya kilat, tasbihnya awan. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi.
atau guruh tu sendiri adalah tasbihnya. Dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu min khifatih, dan malaikat juga memuji kerana takut kepada Allah. Wal malaikatu min khifatih wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha, dan dialah yang mengutuskan petir lalu mengenakan dengan panahan petir itu siapa yang dia kehendakinya. Tadilah cerita Arbat tadi, cerita Arbat tadi. Dan siapa yang dikehendakinya, dan mereka yang ingkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah, padahal ia amat keras azab seksanya. Wa huwa syadidul mihal. Jadi petir itu menimpa siapa yang nak Allah Ta'ala timpakan, dalam keadaan mereka ni berdebat membantah Rasul, padahal Allah ni adalah Tuhan yang maha keras azab seksanya. Baik. Jadi itulah yang kita sebut tentang betapa petir ni datang untuk membinasakan atau memberi ketakutan dan juga memberi harapan. Maka inilah surah Ar-Ra'du. Rupa-rupanya Ar-Ra'du tu guruh. Guruh itu adalah tasbih Allah, tasbih. Guruh itu bertasbih kepada Allah. Guru itu bertasbih kepada Allah. Jadi waktu kita dengar tasbihnya guru, kita pun bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diajar untuk berdoa agar Allah Ta'ala tidak timpakan kita keburukan daripada guru dan juga awan tersebut. Banyak doa situ tu. Bila tengok je awan tebal, sebelum datang kilat, tengok awan tebal. Bila tengok awan tebal, doa apa? Ya Allah, aku minta kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dari awan itu dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung denganmu dari keburukan awan itu dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Kemudian bila bunyi guruh, bila bunyi guruh, maka kita pun Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dan bila kita tengok kilat sabung menyabung, maka kita doa pula sebagaimana doa yang Nabi SAW ajar tadi. Allahumma la taqtulna bighadabik. Ya Allah, jangan bunuh kami dengan kemurkaanmu. Wala tuhlikna bi'adzabik. Jangan binasakan kami dengan azabmu. Wa'afina qabla dhalik. Dan berilah kebaikan, kesejahteraan kepada kami sebelum itu. Dan kalau lepas tu turun pula hujan, kita doalah Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau lebat pula, Allahu Akbar, kita minta Allahumma hawalaina la alaina. Kemudian lepas habis pula hujan, kita kata mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani dengan rahmat Allah dan juga kelebihannya. Jadi banyak waktu-waktu gini Nabi ajar kita doa, mengingatkan kita akan hampirnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kilat sabung menyabung, guruh dan sebagainya, maka kita sebagai seorang hamba wajar dan patutnya bertasbih, memuji Allah dan banyakkan beristighfar. Okay? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua habis hari ni. Jangan lupa amalkan doa-doa tu. Kalau boleh, sahabat-sahabat yang ada tolong share post dalam komen tu doa-doa berkaitan dengan yang disebutkan tadi. InsyaAllah ada masa nanti kita pun akan masukkan dalam tu. Kita berhenti hari ni untuk hari ni sampai kat pukul 8 hari ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.